Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sidang jemaah sekalian, insyaallah pada pagi ini dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita akan membaca kembali ayat yang ke-33. Kemudian kita akan membincangkan kembali beberapa pengajaran dan tindakan yang boleh kita ambil daripada ayat yang ke-33. Sebelum kita masuk kepada ayat yang ke-33, izinkan saya menerangkan kembali perkaitan ayat yang ke-33 dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Jika tuan-tuan merujuk pada nota yang pertama, sebab nota sekarang ni adalah nota yang cetakan yang kedua. Jadi kalau tuan-tuan ada membawa nota yang pertama ataupun nanti kembali melihat kepada nota yang pertama, pada buku surat yang ke-19 ada satu tajuk sinopsis ringkas surah Yasin. Okay, pada nota yang pertama buku surat 19 tu ada didatangkan ringkasan antara satu ayat kepada satu ayat. Jadi ayat yang sebelum ini, ayat yang kita baca daripada ayat 32 sampailah kepada ayat yang ke bawah ke ayat yang pertama. Kalau kita mula ambil daripada ayat 13 sampai ayat nombor 31, kita belajar tentang kisah penduduk sebuah kota. Jadi sebenarnya kisah penduduk sebuah kota itu dia dikaitkan dengan Allah membawa kita supaya memperhatikan sejarah lampau, sejarah lepas, kisah benar. Bermula ayat 33 sehingga 44. 33 hingga ayat 44 ini dia berada pada nota yang kedua yang kita dah baca semalam, yang mana ayat 33 sehingga ayat 44 ini pula Allah mengajak kita supaya memperhatikan apa yang ada sekarang pula. Kalau sebelum ni melihat sejarah yang lalu, maka sekarang Allah bawa kita untuk melihat alam sekeliling kita. Kita telah sebutkan semalam bahawa ayat bermula ayat 33 ni sehingga 44 adalah ayat-ayat yang Allah mengajak kita supaya kita melihat bukti-bukti kekuasaan Allah. Maka tuan-tuan akan dapati ada 3 kali penyebutan perkataan wa ayatun. Daripada ayat 33 sehingga 44, nanti kita akan jumpa perkataan wa ayatun disebut sebanyak 3 kali. Yang mana pada ayat 33 sehingga ayat 44 itu Allah membawa kita tentang kekuasaannya yang ada di bumi dan juga yang ada di langit, yang telah saya sebutkan semalam. Yang mana kalau di bumi pula dipecahkan kepada 2. Ada di daratan, ada di lautan. Tetapi sekarang ini ayat 33 ni sehingga 36 nanti kita akan belajar, Allah Ta'ala memberikan kita supaya kita fokus kepada apa yang ada di daratan. Kemudian di daratan pula kita lihat pecahan dia. Bermula ayat 33 sampailah 36. Okay, ini adalah pengulangan ringkas supaya tuan-tuan tidak memisahkan di antara satu ayat kepada satu ayat. Dan tuan-tuan tahu dia punya hubung kait antara satu ayat kepada satu ayat. Jadi kita kembali kepada ayat 33, kita baca sekali lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها
وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. Okey, ayat 33 adalah pertama kali kita menemui dimulakan ayat dengan wa'ayatun. Jadi wa'ayatun di situ adalah ayat ataupun tanda ataupun bukti untuk mereka-mereka kalau dia merasa sanksi Allah itu berkuasa untuk menghadirkan manusia untuk diadili di hari akhirat. Kalau ada mana manusia yang dia ragu tentang Allah boleh menghidupkan orang yang telah mati, maka bermula ayat 33 Allah mengemukakan bukti. Bukti yang pertama adalah bumi yang telah mati. Allah kata ada bumi telah mati, kami hidupkan dia dengan air hujan. Kemudian apabila air hujan turun, kami keluarkan daripada bumi yang mati itu biji-bijian. Dan biji-bijian itulah yang mereka makan. Okey. Ayat ini telah kita terangkan sedikit sebanyak pengajaran dia. Ya, seperti yang kita ulas pada hari semalam. Tetapi yang saya nak kita perincikan sedikit, iaitu pada pengajaran sebagaimana bumi ini asalnya mati, tandus, Allah boleh hidupkan, macam tu jugalah manusia ini akan dihidupkan oleh Allah Azza wa Jalla. Okey, buktinya begini. Kalau tuan-tuan rujuk dalam nota tu, saya ada nukilkan dua ayat lain, iaitu dalam surah Fussilat ayat nombor 39. Begitu juga dalam surah Fatir ayat nombor 9. Saya nak kita ambil perhatian pada surah Fatir ayat nombor 9 terlebih dahulu, kemudian kita pergi surah Fussilat. Okey. Kalau kita tak ambil ayat lain dalam surah lain, mungkin kita terlepas maklumat penting. Kalau kita baca secara terjemahan, kita fahamlah, oh Allah turunkan air hujan, bumi yang asal-asal tak ada tumbuh-tumbuhan mati, akhirnya keluarlah tumbuh-tumbuhan, biji-bijian. Setakat tu je saja kemungkinan kita akan faham. Kita tak dapat nak buat perkaitan dengan apa perkaitan dengan awal-awal ayat yang sebelum ini. Okey, sebenarnya kalau kita baca surah Fatir ayat 9, Allah mengatakan, ni saya terus pergi pada terjemahan ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, Allah jualah yang menghantarkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan. Kemudian awan itu kami halakan ke negeri yang mati. Maksudnya hujanlah. So macam mana hujan tu boleh berlaku? Surah Fatir dah terang dah. Surah Fatir dah terang macam mana hujan tu boleh berlaku. Jadi apabila air hujan itu Allah halakan kepada negeri yang mati, maknanya bumi yang kering kontang, lalu kami hidupkanlah bumi yang mati itu dengan air hujan yang dari awan tadi tu. Lepas tu dekat belakang tu ada jawapan dia. Allah kata, kadzalikan nusyur, begitu juga kebangkitan manusia. Faham tak? Maknanya Allah nak bagi tahu macam mana manusia tu nanti akan hidup di hari akhirat, seperti mana bumi yang mati, air hujan akan turun kepada dia. Macam itulah nanti manusia akan dibangkitkan. Nanti saya akan terangkan lagi. Okey. Kalau kita baca dalam surah Fussilat ayat 39, Allah kaitkan bumi yang mati dengan hidupkan manusia. Okey, Allah berfirman yang bermaksud, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, engkau melihat ada bumi yang kering, bumi yang tandus. Sama tak macam ayat 33? Lepas tu Allah kata, apabila kami turunkan hujan ke atas dia, maka bergeraklah tanah tu dan suburlah tanamannya. Sesungguhnya Allah yang menghidupkannya bumi itu pasti
mati berkuasa menghidupkan makhluk yang telah mati. Kita nampak tak perkaitan dia? Rupa-rupanya bukan sekadar nak cerita bumi yang mati itu nak keluarkan habba, biji-bijian. Bukan sekadar nak kata macam mana gandum tu boleh keluar, macam mana padi tu boleh keluar. Bukan sekadar itu. Sebenarnya Allah nak kaitkan. Kalau kau nak tahu macam mana kau mati nanti, Allah boleh hidupkan balik. Allah Ta'ala kata, cuba tengok bumi yang mati, macam mana Allah hidupkan. Okey, untuk kukuhkan lagi, saya nukilkan ada hadis riwayat Muslim. Okey, hadis ni bagi jawapan lagi. Okey. Nabi SAW kata, jarak, Nabi bersabda yang bermaksud jarak antara dua tiupan sangkakala itu 40. Ni kalau belajar tentang hari kiamat ada 40. Antara tiup satu dengan tiup dua. Tuan-tuan jangan tanya 40 apa. Memang tak ada jawapan. 40 minggu ke? 40 hari ke? 40 bulan. Hadis sahih tidak ceritakan. Kemudian Allah turunkan air hujan dari langit. Maknanya pada sangkakala kedua tu Allah turunkan air hujan dari langit. Lalu mereka yang mati itu pun hidup semula macam sayur-sayuran tumbuh subur. Nampak? Maknanya kalau ditanya, macam mana Allah nak hidupkan nanti tulang-tulang kita dah hancur? Kan? Macam mana nak hidupkan kita? Hadis bagi tahu, nanti Allah akan turunkan air hujan dari langit. Lalu air hujan tu yang akan hidupkan balik orang yang dalam kubur itu. Seperti mana Allah menghidupkan tumbuh-tumbuhan. Macam mana dia hidupkan? Nabi sebut dalam hadis. Tidak ada sesuatu pun daripada anggota tubuh manusia yang kekal, melainkan ada satu tulang. Iaitu tulang, kalau nak terjemah dia macam tulang ekor lah. Okay, Nabi kata kita ni nanti kalau hancur, tulang-tulang kita hancur, tulang muka hancur, tulang tangan hancur, tulang kaki hancur, cuma ada satu tulang saja. Tulang ni kata Nabi, daripada tulang itulah manusia itu akan dihidupkan semula di hari akhirat. Tulang tu ni gambar dia. Saya tak mungkin tu tak ada doktor sini yang boleh tahu tulang tu yang di bulat merah tu. Tu tulang tu. Yang bawah tu dia macam tulang sumsum kan. Tulang ekor dekat belakang. Tulang tu dia sama tak macam biji benih. Kecil je tulang tu. Tetapi tulang itu memang hadis lain sebut tulang itu takkan hancur dimakan oleh tanah. Takkan. Ada orang bakar tulang tu, dia tetap ada. Dia tak hancur. Tanah makan dia tak hancur. Tapi tulang tangan hancur, tulang muka hancur, rangka badan hancur, habis. Tapi tulang itu tak hancur. Dia umpama macam benih duduk dalam tanah. Macam mana dia hidup? Allah turunkan air hujan. Macam itulah tulang ni. Ni gambar dia yang lain lah. Tuan tak nak nampak lebih jelas gambar dia yang ni. Gambar dia, mana gambar dia tadi? Dekat sinopsis dia. Ni gambar dia. Ni apa? Koksid ya? Apa nama tulang tu? Susah saya nak sebut. Saya tak kerti nak sebut nama. Itu istilah dia. COCCYX tu tulang dia. Tulang tu kalau tengok sisi depan, sisi belakang ni lah gambar dia. Okey, jelas. Gambar ni ada dekat sinopsis ringkas surah Yasin. Nota yang pertama. Nota kedua tak ada. Kita tengok nota pertama. Kalau gambar rangka dia macam ni lah. Tulang tu. Tulang itulah yang nanti menjadi punca kepada kita akan dihidupkan oleh Allah di hari kiamat. Tulang kalian semua hancur. Tinggal tulang je. Okey. Tulang itulah seperti mana hadis sebut tadi, Nabi akan buat apa? Kata Nabi SAW, Allah akan turunkan hujan. So hujan tu dia turun, dia kenalah pada tulang yang kecil tu. Tulang ekor tadi tu, maka masa tulang tu kena, tumbuhlah balik manusia, hidup balik, campur balik tulang-tulang dia, sampailah jadi manusia yang lengkap. Maka keluarlah daripada tanah yang Allah akan bongkarkan. Okey. Jadi jawapan itu sekurang-kurangnya kalau kita tengok gambar rajah ni, itulah gambar rajah tulang dengan bijian benih itu. Tuan-tuan kalau tanam,
biji durian ke, kita tanam sayur ke, ingat, macam itulah nanti Allah akan hidupkan kita daripada kubur. Jadi sekurang-kurangnya kita tahulah perkaitan. Perkaitan sebut Allah menghidupkan bumi tu, sebenarnya di sebalik tu Allah nak bagi tahu sebenarnya macam itulah kamu akan dihidupkan. Tapi itu tak jumpa jawapan seperti itu kalau tidak merujuk kepada ayat-ayat lain. Ataupun tuan-tuan takkan jumpa jawapan itu jika tidak menghubung kaitkan dengan ayat-ayat yang sebelum ini. Kerana ayat 33 tu disebut selepas ayat 32. Ayat 32 tentang apa? Tentang Allah akan menghadirkan semua manusia untuk diadili. Macam mana nak diadili? Macam mana nak dihadirkan? Kenalah dihidupkan. Macam mana nak dihidupkan? Ayat 33 memberikan jawapan yang pertama. Okey, daripada ayat 33 tu, mari kita lihat apa lagi hasil. Tapi sebelum tu pengajaran belum kita masuk. Pengajaran dia. Pengajaran dah masuk belum? Belum kan? Nanti kita masuk pada ayat berikutnya. Kita baca ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ. Allah memperincikan lagi setelah bumi itu mati, keluarlah habba. Allah menambahkan lagi, bukan sekadar keluarnya habba, biji-bijian, kata Allah, dan telah kami jadikan di bumi itu kebun-kebun tamar, dan ada kebun anggur, dan kami pancarkan pada kebun anggur itu beberapa mata air. Maksudnya pada kebun tamar tu, pada kebun anggur itu ada beberapa mata air. Sama macam kisah dalam suratul Kahfi, dulu ingat tak? Kisah pemilik dua kebun anggur yang Allah telah jadikan ada sebatang sungai. Begitu juga dalam ayat ni. Okey. Jadi ayat ni saya rasa jelas. Allah menyebutkan tentang asal-asal bumi itu mati, boleh hidup kebun-kebun tamar, boleh hidup kebun-kebun anggur. Jadi nak hidupkan kebun anggur, nak pastikan kebun tamar tu boleh hidup dengan baik, maka Allah telah sediakan beberapa mata air. Okey, apa yang boleh kita belajar pada ayat yang ke-34 ini? Yang pertama, kita dapat belajar tentang nikmat rezeki dari Allah, seperti Allah menjadikan adanya pohon-pohon yang lebat dan rindang. Lebat seperti pohon tamar, rindang seperti pohon buah pokok-pokok anggur. Pelajaran yang kedua, kita dapat belajar tentang keagungan dan kekuasaan Allah yang mengeluarkan mata air daripada bumi. Okey. Kemudian kita lanjutkan pada ayat yang ketiga. Di sini kita juga dapat mempelajari bahawasanya kenapa Allah mesti sebut ada mata air pada pokok anggur dengan pokok tamar tadi. Ini menunjukkan bahawa perlunya pohon kurma itu dan pohon anggur itu terhadap air. Ini menunjukkan bahawa air itu sangat memberi kesan pada buah-buahan yang telah pun kita sebutkan. Kemudian kita terus masuk kepada ayat yang ke-35. Okey, ayat 35 ni Allah menerangkan pula
pohon kurma dan pohon tamar tadi tu untuk siapa? Maka Allah jelaskan, liyakulu min thamarihi wa ma 'amilathu aydihim. Afala yashkurun. Okey, ayat 35 ni dia adalah lanjutan penerangan pada ayat nombor 34. Okey, Allah ni dia nak tunjuk dia berkuasa. Seolah-olah Tuhan kata, yang kau makan tu, kau makan apa, kata Allah. Engkau hidup dengan apa, kata Allah. Engkau hidup adalah kekuasaan aku, kata Allah Azza wa Jalla. Tapi itu ulasan ringkaslah. Jadi kita tengok apa gunanya pohon tamar dengan pohon anggur. Allah kata supaya mereka makan dari buah-buahannya dan daripada apa yang dikerjakan oleh tangan mereka. Tuan-tuan, apa maksud dikerjakan daripada tangan mereka? Maksudnya ayat ni kata ada buah tu makan mentah. Kau makan mentah tak? Makan anggur tu makan je lah. Dah masak makan. Dikerjakan oleh tangan tu maksud dia mungkin ada orang dia buat jeruk dekat buah tu, betul tak? Anggur boleh buat apa? Boleh buat keringkan, boleh makan mentah. Itu dimaksudkan dikerjakan oleh tangan mereka tu, maksud dia manusia proses buah tamar tu dengan anggur tadi tu. Keluarlah jus, penghulu bagi segala jus. Campur tamar, campur anggur. Orang pun jual. Makanan sunnah, makanan sunnah. Hai, macam tu lah orang nak berniaga. Ada je nak guna agama. Betul tak? Sebenarnya kan. Okey, jelas tuan-tuan? Atau jangan buat macam tu pula. Ya, ada dalam Quran ni, tengok dalam surah Yasin ni. Allah letak surah Yasin. Orang berniaga ni dia nak laku macam-macam dia akan gunakan agama. Okey. Kemudian Allah datang dalam bentuk bertanya. Maka mengapa mereka tidak bersyukur? Okey, persoalan dekat sini sebenarnya Allah nak memerintahkan kita bersyukur, yang diungkapkan dalam bentuk pengingkaran terhadap perbuatan tidak bersyukur. Ayat tu Tuhan kata, dah tahu pohon kurma itu, pohon anggur itu kamu dapat makan. Kan? Biji-bijian tadi kamu dapat makan. Kenapa kamu tak nak? Kenapa kamu tak bersyukur? Maknanya ayat tu sebenarnya kalau kita faham, sebenarnya Allah nak suruh kita bersyukur. InsyaAllah besok kita akan perincikan pengajaran bagi ayat yang ke 35 tadi bersama dengan tindakan dia. Kemudian kita masuk terus kepada ayat yang ke 36. Jadi moga-moga kita dapat menambahkan lagi pemahaman kita terhadap ayat-ayat dalam surah Yasin. Apabila kita melihat biji-bijian, kita melihat pohon kurma, kita melihat buah anggur, maka ingatlah ia ada berkaitan dengan kehidupan setelah mati, dan juga kita mengingatkan tentang banyaknya nikmat Allah yang telah Allah memberikan kepada kita, yang seharusnya kita terjemahkan dengan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita surai dengan tasbih kafarah dan suratul Anfur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالتوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.